uban. Maksudnya Nabi ni pada rambut-rambut ni sudah ada uban. Uban sebab apa? Uban kerana dia mengetahui maklumat yang ada dalam surah Hud. Nanti waktu kita belajar surah Hud, kita cari jawapan. Kenapa surah Hud ni menyebabkan rambut Nabi boleh beruban? Dan suratul Waqi'ah wal Mursalat amma yatasaalun, surah An-Naba, wa idza syamsu kuwirat. Maksudnya zaman Nabi sudah jawapan kan, surah tu nama apa? Hud, Waqi'ah, Mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat. Kalau kita ambil hadis lain banyak kita boleh bawa hadis lah. Kalau ambil hadis lain, bukti Nabi pernah kata, siapa dia nak tengok seolah-olah nampak hari akhirat tu kejadian dia bagaimana, Nabi suruh baca 3 surah. Nabi sebut dalam hadis tu, ila surah At-Tanwir, surah Al-Insyiqaq, dengan surah Tanwir, Insyiqaq, Al-Infitar. Nabi sebut sini dalam hadis dia. Tapi saya bawa 3 contoh saja hadis untuk kita pegang dulu bahawa nama surah ini memang berdasarkan tauqifi wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita mulakan dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Okey. Surah Al-Fatihah ni macam ni. Surah Al-Fatihah dan surah-surah lain nanti kita akan belajar begini. Kita walaupun kita mengatakan nama surah Al-Quran itu wahyu, tapi saya akan kongsikan juga nama lain yang para ulama memberikan ijtihadi. Maka ulama kata, ayat ni dalam surah ni kesimpulan dia tengok semua sudut, dia kata surah ni kita boleh namakan dengan nama lain. Faham tak? Tapi kajian para ulama ni dia bantu kita mengetahui surah tu apa. Maknanya kalau kita nak cerita, tak ada masa nak cerita ni, panjang je ayat tu kan? Jadi kita boleh cerita dengan apa? Dengan nama dia. Okey, jadi surah Al-Fatihah ni kalau kita belajar dia ada banyak nama, tapi nama-nama tu terbahagi 2. Ada yang memang ada hadis dari Nabi, dan ada juga para ulama yang menamakan dia. Tak salah pun, tetapi dia berikan kita satu rumusan lah. Okey, saya tunjukkan contoh. Kita terus pergi kepada tajuk dia. Okey, nama-nama yang memang wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam nota tu saya ada datangkan ada 6. Ada 6. Okey, 6 ni berdasarkan wahyu. Nombor 1 dia dipanggil Fatihatul Kitab. Fatihah pembuka Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Ingat, nama lain bagi Quran kadang-kadang dipanggil Al-Kitab. Tetapi tidak semua kalimah dalam Quran namanya kitab kita kata dia Quran. Faham tak Faham? Macam ni. Al-Quran nama lain dia Al-Kitab. Al-Quran dia ada nama lain dia Al-Kitab. Contoh macam surah Al-Baqarah, Zalikal Kitab, macam tu. Tapi tidak semua kalimah Al-Kitab di dalam Quran merujuk kepada Al-Quran. Kena tengok konteks dia. Al-Kitab kat situ apa? Kadang-kadang Al-Kitab juga merujuk Taurat, Injil. Tapi salah satu nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Okey, setiap nama-nama ni saya letakkan sandaran dia. Okey, Fatihatul Kitab pembuka Al-Kitab. Kita dah belajar nama, lepas tu kita datang kelas belajar nama, kita tahu sumber dia. Lepas tu kita akan kupas, kenapa Nabi namakan Al-Fatihah tu pembuka kepada Al-Quran. Itu tujuan kita datang belajar. Okey, nama yang kedua, Nabi menamakan ia dengan nama Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran.
induk bagi Al-Quran. Maknanya surah-surah lain tu apa? Anak-anak dia. Anak-anak Baqarah anak dia, Ali Imran anak kepada Al-Quran. So ibu Al-Quran tu adalah Al-Fatihah. Tapi kita kena kupas apa maksud ibu kepada Al-Quran. Jelas. Okey, nanti kita akan kupas. Itu sebab tu kita nak baca nama. Kemudian kadang-kadang Nabi juga menamakan ia sebagai, bahkan Al-Quran pun dia disebut As-Sab'u, 7 Al-Mathani yang diulang-ulang. 7 diulang-ulang tu apa? Ulang waktu bila? Nanti kita kupas Okey, ketiga-tiga ni kalau nak tanya rujukan dia di mana, dalam nota tu saya dah bawa dah. Ini nota dia untuk nama nombor 1. Setiap ujung saya letak nama 1. Nama 1 tu nama yang ada nombor tadi tu. Ini Nabi sebut Nabi sebut dalam hadis dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata, tidak sah salat seseorang yang tidak dibaca Fatihah Al-Kitab. Fatihah kitab tu apa? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah lah. Okey, Nabi kata kalau semayang tak baca pembuka kepada Al-Quran, tak sah, kata Nabi. Apa tu pembuka Al-Quran? Al-Fatihah. Cuba kita tanya orang, dalam salat tadi awak baca tak pembuka Al-Quran? Pembuka Al-Quran? Doa iftitah saya baca lah. Maksudnya Al-Fatihah. Okey, apa maksud pembuka Al-Quran? Ini saya pecahkan lah. Fatihah tu apa? Al-Kitab tu apa? Okey, pembuka Al-Quran, okey, merujuk kepada dua sudut. Dua sudut. Sekarang ni siapa nama Fatihah pembuka? Nabi. Mesti ada sebab. Okey, pembuka dari sudut yang pertama, dari sudut ditulis Al-Quran itu, memang kita akan jumpa mula-mula Suratul Fatihah. Sebab tu surah yang pertama surah apa? Surah pertama Al-Fatihah. Maknanya pembuka kepada Al-Quran dari sudut tulisan dulu. Dari sudut penulisan memang ditulis dalam Quran itu Suratul Fatihah. Dapat jawapan dah. Siapa yang susun surah persatu? Betul tak? Bukan sahabat susun lah. Maknanya Nabi yang bagi tahu. Mesti ada sebab kenapa di nombor 1. Betul? Okey. Kenapa dia mesti disusun nombor 1? Okey. Maksud pembuka juga adalah dari sudut membacanya. Kalau kita baca dua solat, contohnya kalau kita nak khatam Quran, kita tak boleh lompat kepada Al-Baqarah, kita mesti kena baca Al-Fatihah sebab nak cukupkan 114 surah. Ataupun ketika salat, bacaan wajibnya adalah Al-Fatihah. Okey, dah jelas dekat sini pembukaan. Tapi dari sudut tadabbur macam mana pembuka? Okey. Kalau kita pecahkan lagi, kunci bahasa Arab tu kunci. Miftah. Iaitu kunci lah. Kunci. Pintu dia pada pintu al-bab lah, pintu babun, kunci. Kenapa dipanggilkan pembuka? Nanti waktu kita baca Baqarah waktu kita baca Baqarah, dia pembuka tu, yang ni dua faham dah ya? Pada faham pada baca tu. Okey, seolah-olah okey, Al-Baqarah nampak tak biru ni? Tak nampak nama dia biru. Okey dah, tak ada. Okey, tak apa. Okey, ini adalah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni nanti kita akan jumpa ada hadis kata Al-Baqarah ni dia adalah puncak dan nanti kita akan jumpa hadis tu. Ada hadis tu dikatakan, Nabi kata setiap sesuatu ada puncaknya. Maka puncak bagi Quran tu adalah Al-Baqarah. Jelas? Kenapa dia jadi puncak bagi Al-Quran? Okey, maknanya kalau kita boleh kuasai surah Al-Baqarah tu, seolah-olah kita sudah berada di atas, kita sudah berada di atas puncak. Okey. Tapi Al-Fatihah duduk kat mana? Al-Fatihah ni dia adalah pintu nak naik ke puncak.
Saya panggil puncak lah. Menuju puncak. So, tak ada siapa boleh naik dekat sini melainkan dia masuk ikut pintunya. So, pintunya apa? Al-Fatihah. Buka pintu itu pun. Maksudnya pintu utama nak masuk kepada Al-Baqarah dan surah-surah yang lain melalui Fatihah. Ini pintu utama dia. Itu sebagai pembuka. Okey, dah masuk, nak tengok keseluruhan ketinggian Al-Quran lain, boleh naik puncak tu, nanti nampaklah bawah-bawah dia. Ustaz, adakah bermaksud kita tak kena baca Quran tu ikut tertib? Kita ada Boleh, tak ikut tertib tu boleh. Dia tidak hukum kepada saya dengar. Telefon ni, tak pernah pernah telefon tu. Okey, tak ada. Alhamdulillah, dia tahu dah. Okey. Maksud dia, baca Quran tak ikut mushaf pun tak apalah. Tetapi lebih baik lebih awal mengikut mushaf. Terutama di dalam salat. Sebab ada hadis pun Nabi tak baca ikut mushaf pun ada. Bukan baca ikut susunan dia. Itu lebih baiklah. Terbaik baca ikut susunan. Tapi yang kita belajar ni, kenapa Nabi kata dia pembuka? Jadi sepatutnya kalau kita nak masuk ke dalam tadabbur, sepatutnya kena masuk Fatihah dulu. Tapi tak mestinya, tak mestinya. Okay. Tapi itulah yang sewajar. So kalau dah naik ke puncak, kenapa Al-Baqarah menjadi puncak nanti kita akan sebut. Jadi kita belajar, kita akan jumpa. Soalan-soalannya saya sebut terus lah supaya tak tertinggal, takut tersempat. Tak sempat tu maksudnya waktu habislah. Puncak ni sebab Al-Baqarah dia punya tujuan surah dia adalah khalifah. Betul tak? Nanti kita cerita Al-Baqarah, Ustaz, Yes, kita sampai dekat khalifah. Sebab saya tak. Sebab benda besar yang kita nak bincang, apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita hidup? Ialah tujuan kita hidup ni memang untuk menyembah Allah. Tapi kita bawa diri kita ni sebagai apa? So Allah sediakan bumi ni untuk siapa? Khalifah. So siapa khalifah pertama? Adam. Nanti kisah tu ada dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau anda belajar kisah Adam, memang Allah ciptakan Adam tu adalah untuk dia duduk di bumi. Kita kena belajar Allah cipta langit 6 hari, kita boleh cerita. Berapa hari, berapa langit dulu, baru bumi dulu. Allah ciptakan semua untuk Adam, supaya dia turun dengan Hawa. Jadi kerja kita ni mengikut apa yang dilakukan oleh Adam. So khalifah ni benda besar, benda dia khalifah ni besar. Okey, khalifah tu besar. Sebab tu ada dekat Al-Baqarah. Sebab ini tujuan kita hidup. Tapi Ustaz, Al-Baqarah orang masuk dia lembu. Iyalah. Tapi kenapa dengan lembu tu saya ni kita cerita. Ada sesuatu pada lembu itu. Bagi kita. Okey, baik, faham baca dulu. Saya, okey. Kalau ditanya nama yang kedua tadi apa saya kata ibu kepada Al-Quran kan Nabi yang kata. Saya ringkaskan. Nabi kata siapa yang solat dia tak baca ibu Al-Quran, ummu kepada Al-Quran, maka solatnya tidak sempurna, maknanya tak sah lah. Okey, kenapa Nabi panggil dia ibu Quran? Maknanya tuan-tuan belajarlah Baqarah ke Al-An'am ke An-Nisa ke apa, semua maklumat tu diringkaskan dah dekat Fatihah. Kuasai Fatihah selesai. Tapi kita nak baca kenapa baca Fatihah? Kita tak baca tak sah sembahyang. Kenapa dengan Fatihah? Sebab tu selesaikan. Jangan kita nak panggil ibu kepada Allah. Okey, macam ni. Mekah dia panggil apa? Mekah. Dan bagi kita dia panggil apa? Mekah bagi kita dipanggil apa? Okey, macam Malaysia, ibu negara ibu negara Malaysia apa?
Kenapa dengan Kuala Lumpur? Nak tengok Malaysia, tengok Kuala Lumpur. Tak kenal Kuala Lumpur, maka tak kenal lah. Oh, okey. Kalau Selangor, ibu negerinya? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, contoh. So orang Islam ibu negara dia. Sebab Allah kata dalam Quran namanya adalah Ummul Qura, ibu kota. Jadi Nabi kata Fatihah itu adalah ibu induk bagi Al-Quran. Dia macam intisari utama lah bagi Quran. Anda baca Baqarah, nak baca surah apa, semua maklumat itu telah diringkaskan ada pada Al-Fatihah. Itu dia bagi ibu. Okey, nanti kita akan jelaskan lagi. Okey, kemudian nama nombor 3 dengan nama nombor 4 ini dalam Quran, dalam ayat suratul Hijr ayat nombor 8 dia bagi 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ni nama yang keempat dikasih ni lah. Okey, kita permudahkan, saya akan permudahkan. Nama keempat pula. Nama yang ketiga dengan yang keenam berbetulkan ya. 3 dengan 6. Okey ya, 3 dengan 6 kan? Betul kan? Saya salah. Oh, 3 dengan 6. Okey, tahu tak 7 diulang-ulang tu apa? 7 ayat dan selalu kena ulang-ulang. Kenapa tahu? Kenapa kena ulang? Ada apa dalam tu sampai sembahyang asar? Surah lain tak baca tak apa, tapi jangan tak baca. Kenapa? Tu banyak benda. Diulang-ulang. Iyalah, kenapa kena ulang? Ada doa. Ada doa. Antara benda yang paling besar dalam hidup kita memerlukan hidayah. Betul. Hidayah itu adalah betul. Sebagai seorang khalifah dalam Al-Baqarah, you as a khalifah, okay, maka you perlukan petunjuk. Petunjuk itu hidayah. Bentuk petunjuk tu siapa yang akan bagi tunjuk? Itu adanya roh. Apa petunjuk yang kena rujuk? Iaitu Al-Quran. Okey. Kenapa diulang? Sebab hidup kita ni, kita perlukan hidayah. Benda paling utama dalam hidup adalah hidayah. Jadi tiap-tiap hari duk repeat ulang tu kenapa? Sebab nak minta hidayah. Okay. Sebab itu waktu kita belajar Fatihah, anda akan belajar hidayah dekat ihdina ni. Ihdina itu maksudnya apa? Ya Allah, kurniakan hidayah. Hidayah kan kami kan? Okay. Hidayah kan kami. Maksudnya ini doa dah? Yes. Doa. Okey, hidayah kat sini tuan-tuan ada belajar tak jenis-jenis hidayah? Hidayah ni dia bukan hidayah dia ada pecahan dia. Ada hidayah yang umum, ada hidayah yang khas. Taufik dengan tu Kan kita minta hidayahkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi kenapa kena repeat selalu? Contoh cuba tak jalan lurus sekarang. Contoh pada jalan lurus tak sekarang ni? Lepas tu kenapa doa minta lagi? takut tu. Sebab ada syaitan. Takut masuk fitnah. Kalau orang Islam tanya, kenapa? Tanya kat dia, awak tu minta jalan yang lurus, minta jalan yang lurus. Apa selama ni tak jumpa jalan lurus kan? Sebab ada syaitan. Syaitan kacau. Okey, benda yang paling kita model. Lepas tu kita nak cari jawapan kenapa Nabi kata dia diulang-ulang. Benda repetition ni sebenarnya dia bagus. Antara sebab dia manusia ni lupa. Lepas tu benda yang besar dalam hidup itu sebut selalu lah hidayah. Okey. Kalau anda belajar surah hidayah sini, di sini dia panggil hidayah yang khas. Oh. Hidayah ada banyak jenis. Okey. Hidayah bertunjuk lah. Okey, saya sebut sikit je sebab kita bukan belajar tadabbur surah. Kita nak pergi kepada kenapalah Quran kata
Allah bagi pada Nabi ni 7 diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Dia bukan sekadar salat tu tak sah. Itu kita belajar fiqh dan betul tak? Kan? Tak ada orang yang tidak tahu Fatihah tu tak wajib. Kalau dia kata tak wajib, ketuk kepala dia. Betul tak? Tapi dia kena cari jawapan. Kenapa surah tu dia diulang-ulang? Sebutkan saya solat mana tak baca Fatihah? Al-Fatihah. Because Al-Fatihah is Solat jenazah? Fatihah. Mana solat dalam Fatihah? Semua solat baca diulang-ulang. Kenapa nak sampai sunat pun baca? Okey. Kerana benda yang paling penting kita dapat nikmat hidayah. Okey, macam ni. Kenapa kena ulang-ulang? Tak cukup ke sekali? Tak cukup ke 2 kali? Lepas tu kita kena bincang. Hidayah dekat sini, hidayah ni petunjuk. Tuan percaya tak? Tuan bacalah surah lain. Semua fokus kepada hidayah. Bacalah surah lain. Okey. Hidayah kat sini, hidayah apa? Hidayah petunjuk kan? Apa maksud petunjuk? Tunjuk ajaku. Situ. Tunjuk. Okey. Umum, khas. Di sini nak cari jawapan, nak menggali kenapalah diulang-ulang, diulang-ulang. Okey. Contohnya ni. Hidayah umum maksud dia Allah tunjukkan dia mana yang elok, mana yang tak elok, mana yang halal, mana yang tak halal. Contoh macam ni. Ada tak orang tahu semayang kat masjid tu tak bagus? Semayang berjemaah baik ke semayang seorang baik? Yang baik. Ada tak orang tahu tak pergi belajar mengaji ni dengan tak belajar tu mana lebih elok, mana tak elok? Semua orang tahu. Hatta kalau orang kata, "Ai kan nanti I dapat hidayah, I berubah lah." Sebenarnya dia dapat hidayah ke belum? Sebab apa tak? Sebab dia dah tahu apa yang baik, apa yang tak baik. Sebab dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah ni nanti dapat hidayah umum. Hidayah umum ni sekadar dapat membezakan baik, buruk dan sebagainya. Okey, jalan. Tapi adakah hidayah jenis ini yang diminta dekat Al-Fatihah yang diulang tu? Bukan yang ini, tapi yang ini. Maksudnya macam ni. Hidayah ini kita sekadar tahu. Tapi belum tentu kita pilih apa yang kita tahu. Belum tentu kita buat apa yang kita tahu. Kita tahu kau berubah jadi macam ni baik, tapi kau mampu buat tak? Ada banyak halangan dia. Jadi kalau dia dah tahu, mana dapat hidayah dah. Tapi baru hidayah yang awal-awal. Tapi dia nak buat apa yang dia tahu tu, dia memerlukan satu lagi hidayah. Itu dia panggil, setengahnya panggil hidayah taufiq. Jadi banyaklah baca dia, iaitu hidayah bimbingan. Betul tak? Kita ni kalau Allah tak bimbing kita, walaupun kita tahu, tak mampu kita nak buat. Jadi dekat sini maksud apa? Bimbingan dan juga pertolongan dari Allah lah. Ya, dan bermaksud juga dekat sini adalah istiqamah. Sebab apa istiqamah? Sebab kalau kita baca kan, jalan lurus kan, Nabi pernah baca ni tak, saya kata kalau jalan lurus macam ni, jalan lurus. Ni jalan lurus, ni jalan lurus, ni siratal mustaqim. Tapi jalan yang bawa kita supaya tak sampai kat sini ada banyak. Nanti Nabi buat garis tu. Nabi kata ini jalan sesat, ini jalan sesat, ini jalan sesat. Khalifah nanti kat Baqarah dia nak pergi ke sini, tapi sepanjang nak berjalan tu ada yang halang dia. So sebagai seorang khalifah, kita minta selalu kepada Allah supaya istiqamahkan kita, supaya kita dapat berjalan atas jalannya. Sebab yang nak bawa kita pada sesat ni banyak, setiap hari, setiap waktu.
Anda nak tahu tak, antara yang paling kuat sekali yang akan bawa kita berjalan ke kanan ke kiri, tak sampai ke sini, apa? Lurus ni maksudnya kita letak kat sini syurga. Nak berjalan ke sini ni, panjang hidup ni berpuluh-puluh tahun nak pergi ke sini ni, banyak dia punya menah dan tribulasi dia. Tapi nak sampai ke sini anda perlukan apa? Dia punya petunjuk dia. Anda perlukan wahyu. Macam mana aku nak sampai ke sini? Anda buka, macam mana aku nak sampai ke sini? Okey. So nak sampai ke sini ni apa halang-halang dia? Ada banyaklah. Sebab tu dia jadi kat Baqarah kita akan jumpa tentang iblis. Sebab tu kalau kita faham kenapa Al-Baqarah tu cerita iblis, cerita pasal Adam tu jadi kita sini. Tapi nak sampai ke sini banyak tak ujian dia? Allah, banyak sangat. Kadang-kadang dah pergi sini dah. Dah nak pergi, kadang-kadang pergi ke sini, patah balik ke sini. Dia dah pergi sini kan. Bila dah pergi sini, lurus balik. Itulah belajar macam Adam. Adam dia telah dekat pokok tu, dia patah balik, dia tahu. Dia tahu. Waktu kita belajar dekat Allah. Okey, dapat tak sikit sebanyak cerita ringkas saja tentang 7 dia ulang-ulang. Okey, sekarang kita masuk nama lain pula. Okey, nama dia. Okey. Sekarang kita masuk nama yang pula tadi kita ambil utama je. Saya ambil utama, yang itu saya tinggalkan. Okey, alhamdu ni adalah puji, pujian. Okey, tak apa. As-solat ni bukan solat, bukan sembahyang ya. Ini adalah nama lain bagi suratul Fatihah. Okey, nombor 6 dia adalah Al-Quran yang agung. Fatihah ni juga dipanggil nama Al-Quran yang agung. Surah Al-Quran semua agung, tapi yang paling agung sekali dalam 114 surah paling agung sekali apa? Al-Fatihah. Ayat yang paling agung sekali apa? Ayat Al-Kursi, surah sebelah dia. Okey. Ini saya ambil yang pendek-pendek lah tadi, ringkasan dia untuk Al-Fatihah. Saya tu tak mau panjang-panjangkan, tapi setakat ni daripada belajar nama surah ni, tak boleh ambil lagi. Saya nak terus pergi kepada tajuk ni. Saya dah katakan tadi kan. Tengok dekat nama ni. Ni sekejap. Saya begitu je. Saya tengok dekat nama ijtihadi kan. Okey, nama ni sekejap Okey, ini nama yang ulama namakan dia. Walaupun Nabi tidak menamakan dia, tapi para ulama kata boleh dinamakan. Surah Fatihah juga dipanggil surah Jampi. Tahu tak kisah surah nama surah Jampi? Siapa sini yang biasa menjampi orang? Tak susah pun. Jampi baca apa? Boleh buat orang guna alfa. Tapi ada lagi cara-cara yang lain lah. Nanti doa Jibril dan sebagainya. Kenapa jadi jampi? Sebab kita kena tanya. Kita bukan nak tahu kisah tu jampi saja, tapi kenapa dia mujarab dalam jampi? Itu ada sebab. Okey, kita boleh kata begini. Fatihah ni, kalau anda baca buku yang saya tulis tu begini, kita wajib tak beriman pada semua kitab-kitab. Ya. Taurat, Zabur, Yesus. Anda tak perlu lagi cari kitab-kitab tu. Anda hanya membuka Al-Quran. Al-Quran dia ada mengandungi semua kitab-kitab itu. Dalam tu dia dah masukkan. Okey. Dan dalam Quran itu banyaknya Quran. So dia telah diringkaskan, disimpulkan, diletak dalam Fatihah. Maksudnya macam ni. Siapa yang baca Al-Quran, dia seolah-olah mengetahui kitab-kitab yang terdahulu. Siapa membaca Al-Fatihah, dia seolah mengetahui keseluruhan Al-Quran. Dekat Fatihah tu ada satu lagi ayat yang besar. Ayat nombor 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kita menyembah dan minta tolong. Kenapa minta tolong? Pecah banyak lagi lah. Tak tahu tak? Syirik ni sebenarnya punca dia. Tak tolong. Syirik ni dia punca besar dia kepada percaya bahawa makhluk itu boleh bagi itu je. Baca surah lain pun habis. Duduk dekat
Al-Fatihah. Jadi maksud saya adalah kenapa sahabat cuma sebentar maaf dalam Quran ni saya tak bawa cerita jampi. Okey, sahabat yang dia ruqyah, dia jampi orang penghulu kampung yang kena sengat. Okey. Nabi tak cakap surah tu surah jampi. Nabi cuma kata, macam mana kau tahu surah Fatihah tu boleh jadi jampi? Nabi cakap macam tu. Jadi para ulama pun mengatakan, oh surah itu kita namakan dia surah jampi. Nanti kita baca ya Fatihah. Tapi kita belajar tadabbur lah. Kalau nak ada nak mujarab baca Fatihah. Tapi kalau dah pandai ke jampi ni, jangan tak datang kelas. Sebab apa? Sebab ramai sangat pesakit-pesakitnya yang buat di ke atas pula ada syifa. Oh, belajar apa? Baca Fatihah aja. Okey, ni nama ijtihadi. Ada para ulama kata Fatihah ni namanya al-asas, iaitu asas. Asas kan? Nama apa asas? Okey, yang kata asas tu siapa dia? Yang kata asas tu dan nota tu dia saya bawa. Seperti mana kata Asy-Sya'bi, kata Ibn Abbas. Ibn Abbas kata apa? Segala sesuatu ada asas. Asas bagi segala Al-Quran adalah suratul Fatihah. Sebab tu saya kata kalau nak masuk tadabbur, elok dulu Al-Fatihah. Ada tempat tu dia terus pergi surah Al-An'am. Dia terus belajar surah-surah pendek. Ada tempat tu dia belajar tadabbur, buat tadabbur, dia terus masuk surah Al-An'am, dia terus masuk surah Al-Azim. Moga Allah bagi hidayah taufik. Kelas tu tak ada rasa kurang je. Dia panggil asas. Kemudian kalau ikut Sufyan bin Ulaina, dia kata surah Al-Fatihah ni surah yang ni lah kita pendekkan. Dia panggil surah apa? Surah yang Al-Wafiyah, yang lengkap. Lengkap tu maksud apa? Kita tak boleh potong-potong ayat dia. Rakaat pertama baca 3 ayat, rakaat keempat baca, rakaat kedua baca apa? 4 ayat boleh tak? Rakaat pertama baca sampai Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar. Sambung baca tak boleh. Dia kena baca sekali. Itu yang dipanggil Al-Wafiyah, yang lengkap. Tapi surah lain boleh, satu ayat boleh sama-sama kan. Surah ni semua boleh sama-sama. Tapi Al-Fatihah enggak boleh tu. Dia surah yang lengkap. Okey. Sedikit nama. Okey, sekarang ni seperti dah kita janjikan, kita akan belajar 7 surah ni. 7 surah. Dalam modul ni bukan sekadar kupasan nama, tapi kita belajar 7 surah. Fatihah ni sebab dia pendek, saya kupas sikit saja. Okey, tengok di sini. Ini 7 surah. Nanti setiap surah kita akan jumpa satu tujuan. Ini tesis PhD lah, ini tesis PhD. Mana Arab, mana kitab. Kembali kitab. So, antara kitab juga kita kemudian ini Syekh Dr. Ali Hasan Arfan ni, dia buat PhD tajuk nama surah dan dia cari kesesuaian nama surah dan ayat. Dia kata memang tepat, dia kata. Okay. Dalam buku tu dia kata surah Al-Fatihah ni tujuan dia yang ni. Nak kenal Allah tu siapa, dan kita tahu apa kita kena buat kepada Allah. Itulah Fatihah. Sebab tu kita belajar apa? Nama apa? Allah, Ar-Rah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tu siapa? Dia Rabbul Alamin, dia mentadbir alam. Allah tu siapa? Dia penguasa hari kiamat. Allah tu siapa? Dah kenal Allah, nak kena buat apa? Kita kena tekan. Jadi surah Fatihah surah yang bawa kita kenal Allah. Allah tu siapa? Allah tu layak dipuji. Kenapa? Dia Rabbul Alamin, dia sumber hidayah. Ada faham? Allah tu apa? Allah tu lah yang mentadbir alam. Allah tu Rahman, Allah tu Rahim. Itu kalau kupas tu dapatlah jawapan. Maknanya maksud dia kalau orang dia baca Fatihah dia tak kenal Allah, dia maknanya memang macam dia tak patutlah. Boleh faham tak? Sebab tujuan Al-Fatihah untuk mengenal Allah. Dah kenal Allah, kita ada kewajipan yang kena buat. Kewajipannya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nampak itu kan kita cakap. Yelah sebab sekarang ni Alright. kebiasaan kita orang Melayu kalau orang meninggal kita suruh baca Al-Fatihah. Okey. Tapi saya pun dapat tahu benda tu ada bid'ah. Okey. So macam mana datang tu? Oh ya. Kalau orang meninggal, kita kena bersempati dengannya dan kita juga boleh ucapkan innalillah. Okey, kita tanya logik lah. Kenapa orang kita baca Fatihah? Itulah kalau tuan-tuan tanya lah. Sebab apa? Al-Fatihah orang hidup. Untuk orang yang hidup, maksudnya sebab kita minta hidayah. Okey, sebenarnya dia membaca Fatihah adalah untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu kepada si mati. Maka surah yang paling senang, surah yang paling agung dia baca Fatihah. Kalau saya Al-Baqarah baca sikit. Nak tahu pahala sangat, hantarlah yang banyak panjang. Apa kau baca yang pendek? Betul lah, adakah dia bid'ah? Okey, kita nak betulkan orang. Kita tanya dia sebab. Tapi sebab utamanya kerana nak menghadiahkan pahala kepada si mati. Itu isu dia. Boleh ke ada ke dalil mengatakan Okey. Kalau dia dah faham tajuk tu, baru nanti kita pergi pada dalil. Sebab kita masuk dalil dulu, kita tak ada terima dulu. Sebab dia buat tu dia ada sebab. Faham tak? Kalau kita pula, oh kalau saya makcik, saya baca Al-Baqarah, saya sedekah. Kenapa? Kalau kita tanya kita kenapa, kita tanya makcik tu kenapa? Betul tak? Sebab kadang-kadang orang kita ni dia suka ikut-ikut. Tapi sebenarnya niat dia betul, niat dia baik. Sebab tu dekat Fatihah mengajar kita kepada sumber wahyu. Kau ni ikut siapa? Jelas ya? Jadi dia kata kalau kita base pada hadis memang tak ada hadis. Memang tidak ada hadis yang menghadiahkan pahala baca Quran kepada si mati. Sebab tu para ulama berbeza pandangan dekat situ. Tapi jawapan dia macam tu lah. Tapi sekarang ni Ustaz dah sampai kata orang cakap tulis Al-Fatihah je. Itu Dia lah bijak. cerita. Tu dia baca dia Al-Fatihah, dia tulis Fatihah tapi dia tak baca Oh, pun. macam dia dalam kurungan dibaca. Amboi. Itu yang saya nak tahu tu Ustaz. Sebab kita nak betulkan orang. Ya. Jawapan dia sudah pasti. Sudah pasti ia tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW juga sahabat sahabat. Iya. Lepas tu dari sudut sedekah pahala itu ada sedikit perbincangan. Sebab memberi hadiah itu boleh ke tak boleh? Kepada si mati. Kepada si mati. Itu yang ulama bincang. Tapi panjang. Tapi jawapan saya tu pada sakat baik kita dia faham macam tu. Baca surah yang agung, dia senang nak baca, itulah cara dapat pahala. Tapi kita kena ikut kepada sunnah Nabi SAW. Okey, begini. Setakat ni, tuan-tuan dah belajar tadi. Kita belajar nama surah, dah tahu nama, lepas tu kita kupas pada nama tu. Macam tadi saya dah ulang. Kenapa tujuh diulang-ulang? Sebab daripada nama ni dia seperti buka pintu pada kita. Kenapa dia nama Fatihah ni? Kenapa dia panggil pembuka kepada Quran? Saya sudah terangkan ringkas. Ada tu. Nanti masuk Baqarah lagi panjang saya akan buat. Okey, sambil belajar ni saya akan selitkan juga dengan tujuan surah. Ini dekat poster tu anda tahu tentang objektif surah. Okay, ini tujuan surah. Nanti ikuti kerana sampai habis, tuan-tuan akan jumpa 114 tujuan surah. Semua ada nama lain-lain. Okay. Contoh Suratul Kahfi. Apa objektif Suratul Kahfi? Itu kelebihan dia. Lagi objektif yang lebih luas.
Sebab Dajjal tak muncul lagi, tapi sepanjang Dajjal nak muncul, kita telah menghadapi apa? Fitnah. Okey, jadi objektif surah Al-Kahfi itu adalah kita kalau nak selamat daripada pelbagai fitnah, mesti kita kena kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah tu apa? Ketika kita salah, taubat. Lepas tu kita pandu kepada wahyu. Jangan lari pada wahyu. Kalau kau pegang dengan wahyu tu, memang selamat daripada fitnah. Ustaz masuk Ustaz wahyu kepada Quran ada sunnah je lah. Iyalah, pegang kepada, maksudnya pegang kepada Quran Sunnah dan contoh-contoh ulama-ulama dan contoh-contoh salafus saleh. Oh, okey Ustaz. Anak-anak Ustaz cakap saya kan ada hadis beritahu baca 10 ayat pertama. 10 ayat terakhir. 10 ayat terakhir. Right. Katakanlah. Maksudnya kalau kita pandu kepada hadis tu cukup untuk kita dapat fadilat itu ataupun sebenarnya kita baca komplit surah Al-Kahfi. Wallahu ta'ala alam. Sebab tu kita tak kena tengok maklumat dekat muka buku. Kalau ikut Nabi itu cukuplah melindungi kita daripada Dajjal. Cuma dia tak sama seperti kalau kita baca lagi banyak. Bukan syarat wajib untuk baca sampai habis tak? Tak syarat wajib. Cuma kalau nak dapat cahaya antara 2 Jumaat tadi, baca keseluruhan. Oh, bukan baca 10 ayat? Bukan, itu hadis lain. Itu kelebihan lain. Ini kelebihan lain. Al-Kahfi dia banyak kelebihan. Kenapa cahaya di antara 2 Jumaat? Sebab dia nak kira 1 minggu. Kita ni daripada hari ke hari banyak ujian kita. Kadang iman kita naik, kadang iman kita kurang, kadang ingat Tuhan, kadang lupa Tuhan. Kadang jadi rasa macam aku ni apalah, hati rasa macam tak tahu diri ni bawa ke mana. Itu yang pagi Jumaat dan Allah suruh kita sujud ada sebab. Baca Al-Kahfi ingat, cuma kena tadabbur lah. Jadi faham. Dan fitnah yang paling besar sekali, kemunculan Dajjal. Tapi fitnah yang tiap hari kita akan lalui apa? Fitnah kejahilan, itu dalam kisah Musa Khidir. Fitnah apa yang kita lalui tiap hari? Kisah dari sudut harta. Fitnah apa yang kita akan lalui dari sudut kekuasaan. Dan fitnah yang muncul yang paling besar pada Dajjal. Jadi kita jangan nampak Al-Kahfi itu hanya pada Dajjal saja. Lepas tu kita kena memahami tujuan surah. Lepas tu surah Al-Kahfi ni memang difokus kepada nak melindungi kita daripada pelbagai fitnah. Dan fitnah paling besar adalah Dajjal. Pada dia Ustaz jawapan solusi pada masalah fitnah yang kita hadapi hari-hari dalam surah Al-Kahfi. Ya, betul. Kalau anda nak pecahkan pula, kalau nak cerita pasal ujian saja dekat surah Al-Ankabut. Kalau anda baca surah Yasin, kenapa baca surah Yasin? Ada tujuan objektif dia. Baca surah Yasin, surah yang dia nak memaparkan bukti-bukti bahawa Allah tu mampu hidup orang mati. Dia lain angle dia. Jadi insya-Allah dalam kelas penamaan surah ni memang kita akan belajar setiap surah bukan sekadar kupas nama tapi tujuan dia. Macam dekat Al-Baqarah nanti, lepas kupas nama tujuan dia. Faham tak maksudnya? Kenapa anda baca sajadah? Apa objektif anda cari? Apa anda cari? Kenapa anda baca Al-Waqiah? Apa anda cari? Kenapa anda baca macam tu? Barulah Quran itu menjadi petunjuk. Okey, ini Al-Fatihah, jelas? Okey. Ringkasan dia sebenarnya saya buat ringkasan intisari utama dia yang ada 3 elemen ni. Dia ada pasal akidah. Okey, ini kita kenal Tuhan. Lepas tu ada pasal ibadah, kita kena buat apa kalau dah kenal Tuhan. Lepas tu dalam surah Fatihah dia cerita kepada kita cara hidup. Maksudnya kalau kau dah kenal Tuhan, kau kena buat ibadat. Kau nak buat ibadat ikut cara siapa? Cara orang dapat nikmat ke? Cara orang yang sesat ke?
cara orang-orang yang Allah murkai. Dia kat situ. Jalan tak kat situ. Itu dia ada cara hidup. So cara hidup ni lah, dalam ni ada cerita Rasul, cerita orang-orang yang soleh. Mereka tu siapa? Yang pernah dapat nikmat. Okay. Jadi ayat yang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim tu dia duduk di bawah tajuk cara hidup. Cara hidup tu maksudnya saya nak lalui hidup ni sebelum saya jumpa dengan Allah, saya perlu ikut cara siapa? Okey, jawapan dia cara orang yang pernah dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah, berada atas jalan yang lurus. Mereka tu siapa? Baru keluar Rasul, baru keluar Siddiqin, Syuhada, Iwassalihin. Tapi jangan pilih cara hidup orang-orang yang Allah murkai. Tapi Allah tak cerita siapa dia murkai itu, macam mana dia buat sampai dia murka. Al-Fatihah dia pas baton pada Al-Baqarah. Jadi Ustaz, ayat tu lah yang jawapan pada kenapa kita kena ikut manhaj. Yes, ayat tu sebenarnya adalah jalan. Sebab kita pun tahu nak sampai ke sini ikut jalan mana. Satu dari sisi mesti kena guna jalan. Itu namanya sirat. Jalan kita nak pergi tu dia mudah je, namanya mustaqim. Betul tak? Mustaqim jalan lurus. Itu dia kupas tu. Jalan lurus ni kenapa? Apa makna dia? Apa ciri-ciri dia? Jadi Al-Fatihah dia ada tak yang ni? Bukankah ini paling penting dalam hidup kita? Ni. So kalau ikut cara yang betul, sampailah kepada matlamat ibadat. Sebab nak buat ibadat nak ikut siapa? Kenapa kena ibadat? Sebab kau dah kena Tuhan kau. Tuhan kau yang mentadbir alam. Tuhan tu kita akan jumpa nanti dekat kiamat. So masa hidup ni nak kena buat apa masa hidup ni? Kau kena buat ibadat. Okay, ia akan nak ia akan ta'in. Tapi macam mana nak ibadat? Nak ikut cara siapa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina hujung dia tu. Surat kamu 3. Dia bagi ikut kepada Fatihah. Ingat tadi kita kata. Kita kata kan? Jauhkanlah kami daripada orang-orang yang dimurkai. Mereka itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi. Nak tahu Yahudi siapa? Apa dia buat? Al-Fatihah. Kamu jawab dia. Nak tahu tak siapa golongan yang sesat? Orang zalim. Nasrani. Siapa yang pegang tugas menjelaskan Nasrani? Surah Al-Imran. Tahu macam ni? Kan dua bintang kan? Tentunya ada dua bintang kan? Okey, golongan dimurkai. Okey, Baqarah. Kau cerita. Ali Imran pula kata, okey, aku cerita yang wala. Apa tak susunan ni? Naik An-Nisa dia kata, aku combine semua. Dia bawa ketiga-tiga watak wujud. Dia cerita balik. Lepas tu ada satu lagi kumpulan manusia, golongan musyrikin. Ada tu surah tu dia cover. Lepas tu dia kata ibu dekat Fatihah tu. Maka yang nak menerangkan dia, mentafsirkan dia, surah-surah yang